Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semuanya baik-baik belaka, sihat-sihat sejahtera. Baru sudah sembahyang subuh berjemaah, baru sudah baca Yasin secara berjemaah dan seterusnya. Sambil-sambil sebelum kita nak sarapan tu, kita duduk menyaksikan Tanyalah Ustaz pada hari ini dalam topik munakahat, topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan curang. Tapi suami kat sebelah kita tu setia tau. Okey, baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan suami dan isteri berpasangan untuk mendapat sakinah di dalam rumah tangga. Namun ada di kalangan mereka yang diuji dengan pasangan yang curang. Tetapi kita bawakan kepada anda tuan guru kita pada hari ini yang cukup setia dengan isterinya, iaitu kita bawakan Al-Fadhil Ustaz Nik Kamaruddin. You know, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Tapi tak curang? Tak curang. Alhamdulillah. Sebab saya memang biasa saya rapat dengan Ustaz Nik. Memang Ustaz Nik seorang yang sangat setia dengan isterinya. Baik Ustaz, topik kita pada hari ini berkaitan dengan curang 4.0. Jadi kepada para penonton yang nak mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita talian 1800 881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tapi rasanya dah banyak dah soalan yang menderu-deru nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz tentang masalah curang ini. Dan topik kita curang 4.0, seolah-olah dah menjadi kebiasaan dalam kehidupan ini bersikap curang. Tapi sebenarnya Ustaz, apa maksud curang itu sebenarnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman, kru sekalian dan juga muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sayyidil ayyam yaumul jumu'ah ini, insya-Allah mudah-mudahan terurai dan terungkai sebenarnya apa yang kita maksud dengan curang. Perkataan yang biasa, sinonim dah terdengar, curang. Bila nampak macam tu, kita nampak curang ini berlaku dalam rumah tangga semata-mata, seolah-olah tidak berlaku curang pada benda yang lain. Pada umumnya curang ini ialah ketidaksetiaan, mungkin khianah pada perjanjian dan sebagainya. So daripada situ nampak kepada kita bukan hanya berlaku pada rumah tangga, mungkin juga berlaku di sana ialah dari bab jual beli. Sebagai contohnya dalam wailul lil mutaffifin, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan neraka wail, kecelakaan bagi mereka yang kecurangan dalam perniagaan mereka. Bila dia menimbang untuk mereka dilebihkan, menimbang untuk orang dikurangkan dan sebagainya. Maksudnya di sana dalam hubungan kita dengan manusia itu, kecurangan ini umum. Dalam perniagaan mungkin, dalam hubungan mungkin, dalam apa-apa bentuk sekalipun, sekiranya dia melanggar syariat atau peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah curang. Seorang yang tak sembahyang boleh dikatakan curang. Seorang yang telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia aku semua perbuatan dia kerana Allah, sembahyangku kerana Allah dan semua kerana Allah. Tiba-tiba dia curang. Maksudnya dia telah menyeleweng, tidak setia pada ikatan janji. Itu maksudnya curang. Cuma hari ini 4.0 kecurangan ini kita fokuskan kepada ialah kecurangan dalam rumah tangga. Mungkin di sana ada pengabaian sebab tanggungjawab, mungkin juga berlaku yang tidak sepatutnya berlaku dalam hubungan suami isteri dan sebagainya. InsyaAllah kita akan rungkaikan sebentar lagi. Okey, baik Ustaz. Kita nak tahu di dalam kehidupan kita berumah tangga ni ada di kalangan mereka yang curang. Sahabat kita Mas Niza ada satu soalan menarik Ustaz. Apakah pandangan Islam terhadap perbuatan curang dan mengapa wujud curang dalam rumah tangga? Sebagai seorang isteri yang mengetahui sikap curang suami, apakah proses dan langkah pertama yang perlu dilakukan demi menyelamatkan rumah tangga? Silakan Ustaz. Okey, baik. Ini soalannya awal panas kan? Awal-awal dah panas. Awal dah panas ni. Okey, apakah pandangan Islam mengenai perbuatan seorang yang curang? Kita kena faham definisi curang itu sendiri terlebih dahulu.
sebelum kita menyatakan Aiman curang, Nik curang. No, jangan kita mudah mentelah orang itu curang. Sedangkan kita tak tahu definisi sebenar yang dikatakan curang. Curang ini boleh dikatakan seperti orang yang lari daripada perjanjian, ataupun hatinya sudah tidak lurus, ataupun sudah selingkuh kan. Bahasanya selingkuh, berselingkuhan, sakitnya tuh di sini kan. Maksudnya bila selingkuhan, bila dicurang sebagainya. Jadi bila itu hukum dia curang. Kalau benar-benar curang, maka hukum dia haram. Benar-benar curang adalah haram. Mana yang curang yang tak benar? Maksudnya kalau kita tak faham definisi curang, seorang yang telah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh untuk sembahyang, tiba-tiba dia tidak sembahyang, dan tidak sembahyang itu ada sebab dia. Mungkin sebab dia satu engkar, curang dia tinggi, maksudnya darjah dosanya tinggi. Mungkin kerana malas, darjah dosanya dosa besar, tapi belum lagi menjadi kufur dan sebagainya. Begitu juga curang dalam rumah tangga sebagai contohnya. Seorang, kita ibaratkan dia bukan suami saja curang, bukan saja isteri curang. Maksudnya perjanjiannya, ikatan setia di antara suami isteri itu dengan ijab dan qabul. Dalam rukun nikah yang 5 itu ada ijab dan qabul. Itulah perjanjian yang sebenar kita dengan isteri kita. Tapi itu bukan perjanjian kita dengan dia, tapi perjanjian dengan Allah. Sebab aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Maksudnya aku terima segala seadanya kamu ini, wa imma apa kamu ini, cacat ke apa status kau sekali, aku telah terima dengan katanya qabil tu. Aku terima seadanya kamu, aku terima seadanya Aiman yang handsome, ganteng macam ni. Aku terima dia. Mana kekurangan, kelebihan itu aku terima seadanya. Tiba-tiba dia lari daripada perjanjian itu. Itu yang dikatakan, boleh kata berdosa. Contoh, seorang suami, contoh dia janji bila dia berkahwin dia akan bagi rezeki nafkah, bagi nafkah secukupnya, dan secukupnya itu kenalah dipahami oleh pasangan. Jangan kata secukupnya ialah secukup hati dia. Cukup hati dia, dia mau semua sekali lah, atas ke bawah sampai ke kaki tu semua. Kalau boleh emas tu 5 kilo. Setiap kali hari bulan tahun perkahwinan sekilo, ataupun 500 gram, setengah kilo dan sebagainya. Itulah lari daripada perjanjian. Perjanjian ialah nafkah yang sewajarnya. Jadi hukumnya tadi ialah haram sekiranya berlaku curang hingga mengabaikan nafkah, mengabaikan tanggungjawab zahir dan juga batin dan sebagainya. Kalau isteri itu, kalau seorang isteri menghadapi masalah ini, yang pertama sekali, itu lain dan tidak bukan, masalah kecurangan ini ialah masalah agama sebenarnya. Masalah agama, masalah pegangan agama, keimanan dia kepada agama itu sendiri. Kalau seorang Islam kita ambil Islam, katalah yang mendengar tanyalah ustaz ini, mungkin ada kawan-kawan mana pun ada yang non-Muslim dan sebagainya, mungkin menghadapi situasi yang sama, kecurangan. Mungkin dia tidak melibatkan dosa dan pahala, tapi seorang Muslim dia melibatkan pahala dan juga dosa, melibatkan neraka dan juga syurga. Maka di sana ada satu lagi yang pembalasannya, maka kembali semula kepada ajaran agama yang sebenar. Kenapa seorang itu menjadi curang? Mungkin pada banyak faktor, mungkin sebelum ini telah pun dibincangkan kenapa seorang itu jadi curang. Ada juga yang faktor-faktor tadi yang bukan penyebab. Maksudnya ada yang sebut sebab dah lama dah kahwin dah tak cantik kan. Dulu 36, 26, 36, sekarang dah 86 sebagai contoh Yang faham tak faham saya tak tahulah kan. Maksudnya dah jemu, mungkin dah bosan. Kemudian hubungan itu dah tak intim lagi, dah tak manja-manja lagi, tak ada ayang, tak ada abi, tak ada itik, tak ada serati, tak ada angsa, dah tak ada dah. Mungkin sebab-sebab itu, tapi sebenarnya kesemua sebab itu ialah balik semula kepada pokok yang satu sahaja, iaitu agama. Seorang yang ada agama, pegangannya kuat, dia tak akan buat kecurang. Dia tak akan curang dengan Allah, tak akan curang dengan pasangan, sebab dia tahu ada hukuman yang menanti kalau aku curang dengan dia. Mungkin dia tak tahu. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Dia yang lebih mengetahui. Dia yang merancang sebaik-baik perancangan untuk kita. Maka bila menghadapi situasi ini, biasanya yang stres, hatta jadi sehingga jadi anxiety. Ini kebanyakan daripada kumpulan wanita lah, tekanan, stres dan sebagainya. Dia menganggap suami dia itu telah melakukan kecurangan. Sedangkan yang sebenarnya belum lagi curang. Balik semula dulu kita kepada panduan agama itu sendiri. Kalau menghadapi, kalau suami kata suka macam ni, aku sekarang dah weak, aku dah berat dah. So suami suka yang kecil, aku terpaksa kecil kan, contoh. Memang tak boleh kecil dah besar dah. Maka suami pula balik kepada agama.
Kalaulah kau beli kereta itu pada tahun 90-an dan kau pakai sampai sekarang 2000-an, sama juga kau yang bawa, yang sebelah penumpang, kereta yang sama. Maksudnya kau kena terima seadanya. Mana balik semula pada suami. Barulah ada keseimbangan di antara suami isteri. Jangan suami menyalahkan isteri dan isteri menyalahkan suami. Balik semula kepada ajaran agama. Dan sekiranya berlaku, Kak Mas kalau sekiranya berlaku, bagaimana kita nak menghadapi? Balik semula kepada ajaran Islam yang sebenar, ajaran agama. Jangan kita melakukan sesuatu dengan emosi. Jangan membuat keputusan ketika marah. Kita berhenti setakat tu. Maksudnya jangan buat apa-apa keputusan dalam keadaan kamu marah. Kerana ketika marah, kamu dikuasai oleh syaitan, bukan dikuasai oleh iman. Abang tak macam dululah. Dulu bukan main sweet lagi dengan saya. Saya dah nampak pelik dengan awak ni. Okey, jadi sahabat kita ada satu soalan Ustaz. Dia kata, apakah tanda-tanda perubahan pada pasangan yang curang dan tidak berlaku jujur pada pasangan mereka? Daripada Mas Rifah Nur Jamaim. Daripada Mas Rifah. Itu selalu yang kita juga ni kan. Betul, Ustaz. Soalan-soalannya power juga ni. Tanda-tanda dia perubahan. Okey, kalau kita tengok banyak dalam motivasi yang kita hadiri, kita kebanyakan tanda di antara tidak semestinya betul kan. Itu sebagai tanda je. Macam tanda orang tu demam, ini simptom-simptom dia. Contoh yang pertamanya, apabila dia mula mengakses dia punya handphone tu dengan menggunakan kod-kod rahsia yang payah. Kod rahsia yang payah, mula menyipta kod yang payah yang biasanya 111 je kan, 1234. Berapa kod tu bang? 1234 je, contoh kan. Tapi sekarang carilah sendiri. Dia ada kecenderungan, tapi tak semestinya. Tapi banyaknya begitu. Satu. Yang kedua, kerap berdampingan dengan handphone. Tak boleh nak jauh. Kadang-kadang masuk tandas boleh kilaskan backup pun ada. Tiba-tiba bunyi kan. Tiba-tiba bunyi ting ting. Dia lupa silent dan sebagainya. Kemudian banyak WhatsApp dia yang mungkin alasannya ialah WhatsApp itu kena delete dan sebagainya. Walau ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau betul-betul open dia, maksudnya okey, bukalah. Tapi kalau yang dokumen berdarjah daripada pejabat, kita buat satu dokumen yang dia tak boleh buka. Maksudnya itu memang tak boleh buka, tak ada satu kerahsiaan. Orang yang kerja di tempat-tempat kerahsiaan negara, walaupun bersama isteri tetap dia berahsia, tak boleh. So itu dia antara tandanya. Kemudian mula dingin lah, mula perlahan dengan hubungan tu jadi slow. Perlahan hubungan, biasanya ajak keluar sama-sama, ini nak cari ruang dan peluang. Bila di luar, maka dia seronok. Sebab apa? Sebab dia boleh nak berwhatsapp, boleh nak bersembang dan sebagainya. Itu dia antara tanda dia. Tak semestinya orang tu cakap seorang-seorang tu dia kata, itu mesti lah. Itu kena jaga tu sang isteri atau sang suami kena jaga. Walaupun dia lari sedikit daripada kita, duduk tengok TV, tiba-tiba bunyi handphone, dia pun keluar kan. Kita kata, ini ada sesuatu. No, jangan syak sampai macam tu. Maksudnya, dia ada hak dia juga. Mungkin adik-beradik dia cakap telefon, mungkin kawan telefon, yang mana tak boleh didengar oleh sebelah. Mungkin ada rahsia perempuan, mungkin ada rahsia lelaki. So, itu jangan kita kata, ini mula menjauh daripada aku ni kan. Kemudian kita tengok, biasanya sebulan sekali kita dapat makan luar kan, contoh dia. Tiba-tiba tak dapat makan luar. Maksudnya nak pergi restoran yang sikit, nak kata yang baik sikit. Yang baik sikit lah. Maksudnya biasa nak makan kat rumah, nak makan kat luar. Tiba-tiba tak dapat. Kerana duit itu ataupun belanja telah digunakan untuk orang yang 3 ke 4 kali mungkin. Itu di antara tanda-tandanya lah. Tapi jangan kata tanda macam tu duduk perhati je. Walaupun suami kereta rosak dan sebagainya. Jangan macam tu lah. Dalam Islam ni Ustaz, boleh ke prasangka-prasangka ni, syak-syak dengan suami ni, boleh ke? Kita berehat seketika Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, bersama dengan sahabat kita di Facebook, Jai Jai. Dari pengalaman saya, isteri ada gerak hati yang kuat. Jika suami berlaku curang di belakangnya, adakah itu satu anugerah dari Allah pada para isteri? Ni orang kata bahasanya insting, Ustaz. Insting. Betul ke insting isteri tu? Okey, baik. Bila bermain dengan perasaan,
sebab itu di akhir tadi kita kata jangan membuat keputusan ketika kita marah. Kan. Kemudian kita kaitkan dengan prasangka. Saya takut nanti insting itu bertukar jadi prasangka. Sebenarnya seorang yang rasa, dia rasa itu bila melihat kepada perubahan pasangan. Barulah dia akan rasa kita tengok pasangan tu dingin. Itu tanda dia tu. Maka dia pun rasakan, kenapa dingin sedangkan aku punya servis bagus? Kenapa dingin? Contoh. Kemudian, kenapa duit selalu tak cukup? Kenapa selalu balik lambat? Kenapa handphone dah mula berkunci? Kenapa semula itu adalah sebagai kata tanda. Kemudian dia rasa gerak hati dia. Dia rasa, lain macam lah suami aku ni. Ataupun lain macam lah isteri aku ni. Adakah dia daripada Allah? Kita tengok kepada orang jugalah. Kalau semua dia rasa macam tu, dia betul, maka orang tu dia ada jadi malaikat lah. Ataupun jadi jin ke apa, semua dia tahu lah. Maksudnya jangan 100% kita kata inilah prasangka aku ataupun inilah insting aku ni betul, 100% betul. Tak, jangan kita rasa saya rasa lah bang, abang ni ada lah. Itu dia main rasa-rasa macam orang berubat lah man. Orang berubat lah, orang main scan. Dia kasyaf ni hanya diberikan kepada Nabi SAW, para Rasul. Kasyaf boleh tengok seorang itu apa sebenarnya yang dia boleh buat. Yang datang kepada sahabat Nabi, sahabat datang, ya Rasulullah, ayu amal afdal, amal apa yang aku buat bagus. So tengok ini kata, ini iqra'ul Quran, suaranya bagus, balik baca Quran. Kemudian datang orang lain pula, tengok tu, ayu amal afdal, amal apa afdal ya Rasulullah? Ayat ifsyus salam, bagi salam. Yang lain pun datang, apa ni fisabilillah. Maksudnya kondisi itu Allah buka hijab untuk Nabi SAW. Kalau tidak akan berlakulah scam menyekan tu lah yang bahaya tu, yang kita scam orang sakit ni, ada jin itu, jin yang besar gemuk maka harganya 700, jin yang kurus sikit harga 500, anak jin 300 campur 1500, dah kena tipu contohnya. So kadang-kadang kita takut nanti insting kita itu tertipu. Bila kita tertipu di situ, takut nanti hubungan tu daripada yang baik. Sebenarnya suami bukan macam tu. Sebenarnya suami ada penyakit leukemia, ada penyakit hati, muka dah pucat, kemudian dia nak sorok daripada isteri, lalu dia pun buat diam, tak bercakap dengan isteri. Tapi dia sedang memikirkan, aku ada penyakit hati, penyakit kanser, macam mana aku nak menghadapi situasi ni. Jadi kita rasa suami kita telah berubah hati walhal dia sedang sakit. Benda tu jangan kita 100% ini memang tu. Kecuali kita betul-betul bangkit malam, tahajud, minta panduan, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi petunjuk dengan sebaik-baik petunjuk kepada kita, barulah kita rasa, abang tengok abang macam berubah dah. Abang ada sakit apa-apa tak bang? Ataupun abang bagi tahu je, tak apa. Sebutlah nama siapa, Ina ke, Ati ke, Ida ke, Ayu ke, apa benda tak kisahlah. Maksudnya kita tak ada sebenarnya. Dia akan cerita sebenar. Sebab jangan kita daripada jauh, abang nampak pucat ni apa? Abang curang ada orang lain ke? No. Dia cakap directly dekat macam ni, lain macam kita bisik, bang. Tengok abang macam tak macam biasa lah bang. Abang ada sakit ke ataupun abang cerita je kalau abang ada sakit. Saya tak kisah, Aiman tak kisah kalau sakit contoh kan. Dia akan cerita. Bila kita rapat, dia akan bercerita sebenarnya. Tapi oleh kerana kita duduk, itulah, kita cepat membuat telahan yang belum tentu. Jangan sebab tu tanda-tanda itu hanya tanda sahaja. Kadang-kadang tanda ini penyakit ini, tapi tak semestinya. So insting itu tidak 100%. Sebab kita insting orang biasa. Tapi ada yang betul, ada yang salah. Jangan berpegang kepada yang itu. Itu tak boleh jadikan bukti menunjukkan kecurangan pasangan masing-masing. Yang sebaiknya adalah kita lakukan solat istikharah untuk mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Sahabat kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya minta nasihat Ustaz. Macam mana nak buang perasaan tak wasangka tak jadi. Macam kita nak memaafkan hal tu dah lama berlaku, tapi memaafkan tu mungkin di hati tapi di mulut mungkin ternyayang kepada kita. Macam mana nak buang macam memaafkan tapi suka nak melupakan. Itu je soalan saya. Terima kasih Ustaz. Baik. Ini rasanya berlaku pada semua wanita Ustaz. Memaafkan boleh tapi melupakan tidak. Seorang yang terkena duri duri tercabut, tapi kesan daripada duri mungkin ada kehitaman, mungkin jadi nanah dan sebagainya. Dan parut lama masih lagi masih ada kembali. Masih ada. Parut tetap menjadi parut. Tetapi kita ingat bahawasanya kalau kata dia minta maaf dan sebagainya, kenapa tidak kita hilangkan terus rasa itu? Memang susah. Dan kesusahan itulah Allah balas dengan pahala yang besar.
Pengorbanan itu yang Allah balas dengan besar. Pengorbanan yang mana sakitnya lama, Allah bagi pengorbanan yang besar. Maknanya pahala yang besar. Dan pahala bagi orang yang sabar itu tidak bukan ialah syurga. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kalaulah katakanlah soalan tadi, puan tadi, maksudnya suami yang buat kat dia, mungkin dia ada orang ketiga ataupun siapa juga yang ada dalam hidupnya yang menyebabkan isteri rasa curang. Kebiasaannya sebutnya ialah ada orang ketiga lah. Tapi sebenarnya curang itu tidak semestinya hanya ada orang ketiga. Mungkin kerana lain. Mungkin kerana ada anak angkat. Mungkin ada adik angkat pun akan berlaku kecurangan dan sebagainya. Yang kita nampak, ni kerana tak ada lah. Yang sebab dia J lah ni. Mana kita telah merosakkan satu kedudukan orang J itu dengan janda itu dengan satu label yang tidak sepatutnya ada. Sedangkan dia adalah hidup sebagai orang yang independen, punya hati jati diri yang kuat, ditinggalkan suami. Sehingga ada yang puluh-puluh tahun tak kahwin pun ada. Untuk besarkan anak-anak dia sehingga besar dan sebagainya. Allah. Ada. Tiba-tiba muncul balik. Sang suami dia muncul balik. Ini anak aku, ini anak aku. Memang tak boleh nak terima. Hakikatnya 20 tahun aku besarkan dia, membantingkan tu, aku jual goreng pisang untuk besarkan anak ini. Maksud mesti tiba-tiba kau datang merayu pegang kaki aku, bla 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 contohnya. Memang hakikat tu akak isteri di luar sana memang tak boleh terima hakikatnya. Tetapi ingat, balik semula kepada dia. Siapa aku tak nak memaafkan dia, siapa aku tak nak melupakan dia. Tak, dia kata boleh memaafkan tapi sukar untuk melupakan. Maksudnya boleh dilupakan, tapi dengan apa nak lupakan? Dengan sentiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita biarkan, maksudnya kita sibukkan, biarkan diri kita dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah maafkan dia dan aku berdoa mudah-mudahan dia tidak akan mengulangi perbuatan curangnya yang sebenar. Jangan pula kata ni dia buat macam dia curang lah tu, dia bila balik lambat curang lah tu. No, jangan macam tu. Sekali kita buat telahan. Jadi sukar untuk melupakan. Kita sibukkan dengan zikrullah, baca Quran, solat hajat, banyak berdoa, insya-Allah kita dapat melupakan dan kita balik semula. Kalau aku melupakan saat-saat yang aku kesusahan, aku akan diberi ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat barisan kita di sana, iaitu syurga Allah sedang menanti orang yang memaafkan daripada akar umbi. Bukan hanya maaf di atas saja, tapi di hati juga memaafkan dan melupakan segala kesilapan yang telah diminta maaf. Doa kita segunung tinggi pun Allah ampunkan. Ni kan pula kita perhubungan dengan manusia ni sikit-sikit ni kita cuma susah lah, semua susah. Sahabat kita di Facebook Izara Zulaika, apakah tafsiran ini menyatakan seorang isteri diuji kerana kekurangan harta suaminya dan seorang suami diuji ketika kurangnya personaliti luaran isterinya, boleh digunakan pakai dalam meletakkan garis ukur sesebuah kekurangan sesebuah kekeluargaan menyebabkan kecurangan 4.0 boleh terjadi. Disebabkan kekurangan ini menyebabkan kecurangan berlaku, Ustaz. Baik, ini adalah punca yang mungkin punca kepada kecurangan. Di antara yang kita dah sebut tadi, ini ada sebab fizikal. Disebabkan suami kurangnya harta, dan juga isteri disebabkan kurangnya personality. Maksudnya itu di antara punca kenapa. Itu mengikut kajian sahaja, mengikut kajian, iaitu apabila personality ataupun kita kata fizikal lah senang, dia menjadi dah tak apa-apa. Yalah, barang dah lama kan, beli baru, dah lama dah pakai, dah 20 tahun pakai, dia akan lusuh pokok mana pun. Lagi kalau pakaian kita selalu basuh. Dia akan lusuh. Dan kita seadanya kena terimalah barang yang lusuh, sebab kita yang beli pada awal lagi. So kalau nak barang baru, dah beli baru lah. Itu maksudnya kalau dah rasa ini dah lusuh, tapi janganlah bila dah lusuh kain itu kita jadikan dia sebagai kain basahan je, ataupun tidak memuliakan dia, tidak hormat kepada dia. Itu maksud dia. Itu tidak semestinya isteri yang telah berubah fizikal dia menjadi agak yang tak menarik, mungkin sebab berat badan dan sebagainya, suami pun dah mula nak berlaku curang. Jangan jadi curang, wahai suami. Jangan jadi curang. Walaupun macam tu, kau jangan jadi curang. Maksudnya ialah curang ini kamu abaikan tanggungjawab. Bila tahunu mengkhianati perjanjian kamu dengan Allah, perjanjian kamu dengan Rasulullah, perjanjian kamu dengan pasangan-pasangan kamu juga. Mana mengkhianat amanah. Isteri adalah amanah, anak-anak adalah amanah. Maknanya walaupun kekurangan segi fizikalnya, maka terimalah seadanya dia, dan sekiranya kalau kata kemampuan dan sebagainya, kau tambahlah.
Fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Mungkin orang perempuan tak suka dengan ayat tu, tapi yang ingat itu Allah yang bagi tahu. Allah yang bagi tahu, kita baca dan terjemah aja. Maksudnya kalau memang yang itu kata aduh, nak ubah dah tak boleh dah umur dah 60, 50 dan berbagai umur dah, nak berubah menjadi kecil molek macam umur 20-an dulu memang tak dapat dah. Kereta dah beli tahun 90-an nak jadi macam kereta kan dah turbo dan sebagainya, tak boleh. Macam kita terima hakikat tu. Orang lelaki mesti terima hakikat tu. Wa ima apa sekalipun. Dan kekurangan sang suami pula adalah diterima oleh sang isteri seadanya. Kalau kita tengok dari kitab Muhammad fi Ulumul Hadis yang membicarakan mengenai memilih pasangan. Kenapa kena pilih pasangan? Sebenarnya ada sebab dia tu. Mana apa yang dimakan oleh suami itulah yang dimakan oleh kamu. Kesusahan suami adalah kesusahan bersama. Yang penting sekali ada nafkah, ada tanggungjawab yang dilaksanakan oleh sang suami. Makan ada, pakai ada, tempat berteduh pun ada. Mewah ke tak mewah itu soalan nombor dua. Yang penting ialah adanya nafkah. Kekurangan itu sebagai ujian dalam kehidupan kita. Okey, baik Ustaz. Kita ada pemanggil talian bersama dengan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Tuan Ustaz. Ya, silakan Tuan Haji Mail. Ya, saya khabar Ustaz. Alhamdulillah. Okey, soalan saya begini Tuan Ustaz. Jika berlaku kecurangan dalam rumah tangga, apakah Islam menghalalkan perceraian? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Boleh ke nak bercerai ni? Kalau agak-agak curang je, cerai je lah. Selesai masalah. Kita berehat seketika Ustaz. Para penonton nak tahu jawapannya, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, munakahat berkaitan dengan curang 4.0. Sabar dulu, jangan cerai lagi. Kita nak tanya kepada Ustaz, adakah bercerai ini penyelesaian bagi orang yang curang ni Ustaz? Okey, baik. Sekiranya kecurangan itu benar-benar curang lah. Curang maksud dalam arti kata, katalah orang lelaki dia ada orang ketiga lah hidup dia ataupun ada orang lain. Orang lain itu kena ambil kira juga. Adakah dia kenal itu atas dasar dia cinta sementara ataupun memang dia nak jadikan isteri kedua dan sebagainya. Sebab dia ada hukum di sebalik. Dia tak sama tahu. Kalau seorang lelaki mempunyai rasa cinta kepada seorang, cinta ni tak boleh nak sekat tahu. Kalau Aiman suka kat Ustaz tak boleh nak sekat. Cinta Aiman. Suka Aiman tak nak sekat. Cinta manusia tak nak sekat. Sebab cinta adalah anugerah. Kita cinta sayang kepada seorang, kita tak kenapa kita tengok kat TV je contoh kan. Aku rasa sayang lah kat dia. Apa hubungan kau dengan dia kan? Tapi hati tak nak sekat sebenarnya. Macam hujan, kita tak boleh nak tahan hujan, tapi kita sediakan payung supaya kita tak kebasahan. Maksudnya itu lumrah dalam kehidupan. Jadi seorang lelaki yang ada rasa cinta kepada seorang dan ingin mengahwini sebagai sah, itu tidak berlaku curang selagi dia melaksanakan segala nafkah, tanggungjawab kepada isteri dan juga anak-anak. Jangan cepat kata, suami aku ni dah apa macam ni, macam tak setia kat aku, dah nak kat orang lain pula. No, jangan kita kata itu satu kecurangan. Kalaulah kita kata itu adalah satu kecurangan, bagaimana berlaku pada Rasulullah SAW dahulu? Kita faham tu. Curang yang sebenar pada hakikatnya yang membenarkan beberapa tata cara, maknanya penyelesaiannya sekiranya berlaku curang betul, iaitu seorang suami telah mengabaikan tanggungjawab sebagai suami, nafkah anak-anak tak bagi, nafkah isteri tak bagi, segala-galanya. Kemudian kecurangan dengan Allah tak sembahyang itu soal lain. Ini kecurangan dengan rumah tangga. Seandainya benar-benar begitu, pertama, seorang isteri jangan beremosi, terima seadanya dulu, pertama. Yang kedua, cari orang yang suluh, orang perdamaian, yang orang tengah. Jangan sesekali, saya pesan baik-baik kepada semua, jangan sesekali kita menceritakan hal keluarga, hal orang dulu kata hal dalam kain kamu dan selimut kamu kepada orang luar. Sebab takut orang luar yang kita tak kenal hati budi mereka ini akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita.
di atas kealpaan kita, dia ambil kesempatan di situ. Sebab dia tahu kita lemah dan sebagainya, kita menghadapi masalah stres dan sebagainya, dia pun ambil peluang di situ. Mungkin wang ringgit, mungkin badan, mungkin segala-galanya. Itu ingat, jangan cerita ke orang apa yang kita berlaku. Habis nak cerita kepada siapa? As-suluh, orang perdamaian. Ini ialah orang yang kita percaya, mungkin ibu dan ayah, mungkin siapa yang kita percaya, mungkin pejabat agama, untuk sesi kaunseling, bagi tahu yang sebenar, bla bla. Dan sekiranya ada dalil, sebagai ada bukti dengan gambar, dengan lain sebagainya, kita jangan dengar WhatsApp daripada orang dan sebagainya. Sebab gini, Man, saya bagi contoh mudah lah, persepsi. Saya kerja pejabat, Man kata kerja pejabat, kita keluar bertiga, la yakhlu bi imra'atin fa inna salisuha syaitan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu keluar berkhaluah dengan mana-mana perempuan, kerana yang ketiga itu syaitan. So kita bawa 3 orang, katalah dia perempuan 2, kita seorang lelaki, contoh. Tiba-tiba ketika kita dah ambil nasi, nak makan tengah hari, pejabat kan keluar makan kadang-kadang satu kereta je kan, nak jimat tonton sebagainya. So yang partner dia perempuan seorang lagi sedang masuk bilik air. Kita pun 2, satu perempuan satu lelaki. Tiba-tiba orang yang tak suka kat kita ambil gambar, dan dia pun upload dalam WhatsApp, hantar sebagainya. Tengok lelaki kau keluar dengan siapa, contoh. Walau kita bertiga, jangan kata tadi keluar dengan perempuan ni, dah jadi. Itu bukan curang. Kalau dia keluar makan dengan kawan-kawan, tiba-tiba ada gambar, sebab itu kena balik semula, jangan beremosi. Selidik dulu, ada gambar dan sebagainya, tengok betul ke abang. Sekiranya berlaku demikian, maka carilah orang tengah atau pendamai, mungkin ibu bapa dan sebagainya, cerita kat dia. Sebab pengalaman orang lama ni adalah amat kita perlukan. Tanya, kalau macam ni macam mana papa, macam mana mama, betul ke dia selingkuh, betul ke dia curang, ya sebab ni, dan saya sendiri memang betul. Panggil ibu bapa yang baik, dia akan panggil pula, duduk berdepan. Okey, katalah Man ataupun ni ataupun apa-apa dah, betul ke ni? Betul mah, tapi masa keluar tu kami keluar bertiga, tapi masa orang ambil gambar tu saya 2 je. Ketika tu saya ambil, sendukkan makanan sebab jauh dia punya laut, saya sendukkan kepada sebelah. Ada pula orang ambil gambar. Ada gambar. So itu penyelesaian dia. Dan dia kata, kalau macam ni nak bercerai. Cerai ni abghadul halal indallahi at-talaq. Maksudnya benda yang halal tapi Allah paling benci. Ingat, Allah Azza wa Jalla paling benci ialah cerai. Dan perempuan yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang perempuan yang selalu minta cerai. Kalau ada cerailah aku. Orang lelaki akan tercabar dengan minta cerai. Sedangkan kita masih ada lagi anak dan sebagainya. Kena fikir ke depan. Jangan buat keputusan ketika marah. So, pusat pegang baik-baik. Jadi, kita fikir, aku ada anak sedang membesar, anak sedang belajar. Kalau berlaku keputusan, efek akan berlaku. Walaupun kita tak anak dah besar, dah dewasa, dia fikirlah sendiri. Efek dia, kesan dia akan beri kepada anak-anak, mungkin kepada saudara mara dan sebagainya. Kalaulah tak ada jalan lain dan sebagainya, pergi pejabat agama kaunseling, memang dah tak dapat juga, tetap juga si lelaki atau si perempuan tetap juga curang dengan kecurangan mereka, maka jalan penyelesaiannya ialah pergi juga kepada mahkamah dengan bukti dan sebagainya, maka berpisah secara baik. Kita ambil dulu dia secara baik dengan hantaran dan sebagainya, maka kita pulangkan semula setelah kita gunakan 20 tahun. Kerana kamu nak, maka kita pun abah, mama, saya serahkan secara baik, bla 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 bla. Saya tak ada apa-apa, mungkin salah saya, akui kesilapan, mungkin salah saya, mungkin saya silap dan sebagainya, saya minta maaf dan saya serahkan. Sebab dia dah nak macam ni, saya serahkan. Mana itulah pilihan yang terakhir, bukan pilihan yang utama. Apabila curang tu cerai. Sebab tu kuasa cerai ni Allah tak beri kepada orang perempuan. Kau tidak, aku tengok macam Aiman ni rasa dah 10 kali jadi mantan lah, bukan jadi janda. Balik lambat sikit je kena cerai. Balik cerai lah kau, tak ada satu. Tiba-tiba nak beli beras pula, payah nak usung naik dekat 16. Beli pula rosak. Mana laki aku? Rujuk semula lah bang. Nak pikul beras, pikul tonggeng. Contoh gitulah. Jangan jadikan perceraian itu sebagai jalan penyelesaian kepada kecurangan. Sebaliknya balik semula kepada Dia yang Maha Kuasa, kan segala-galanya adalah daripada Dia. Dia sebaik-baik perancang untuk kita. Tapi bila masuk campur mak mertua, pak mertua ni, hubungan mungkin boleh jadi semakin berantakan, Ustaz. Jadi sahabat kita ni, Intan Zurina Abdul Razak ni nak tanya satu soalan. Yang mana Ustaz, bagaimanakah ibu bapa harus memainkan peranan dan berlaku adil sekiranya perbuatan curang itu dilakukan oleh anak mereka sendiri terhadap menantu?
Macam mana Ustaz? Okey, baik. Sebab tu tadi kan kita orang tengah tadi. Orang tengah maksud orang yang sulh yang nak ingin mendamaikan. Tetapi pergi mengadu pula, dia pun cucuk lagi. Cucuk lagi. Dia cucuk anak dia atau menantu dia cucuk. Alah, kau dah laki kau macam tu. Pergi mahkamah je, cerai je. Berpisah je. Mama dah buat dulu macam tu. Buat dulu dah. Mana sejarah dia. Ini yang tak nak ni. Mana dia dendam dan sebagainya. Dia dendam. Kalau ikut kaedah kita tak, jangan dendam. Mungkin di sebalik kecurangan itu ada hikmah dia, kita tak faham. Kita apa hikmah dia curang? Pertama, mungkin untuk kita lebih baik. Dia kenapa dia keluar? Kenapa dia makan di luar? Bukan makan jahat, zina bukan. Maksudnya seorang suami kenapa suka makan di luar? Kenapa tak makan di rumah? Kerana mungkin persiapan kita di rumah, layanan kita di rumah tak sama di kedai. Kalau pergi kat kedai, abang nak makan apa abang? Contoh. Dia bagi tanya macam tu. Kita kat rumah, makanlah. Dapur saja tu ada. Saya nak tengok TV kejap. Nak tengok bla 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 bla. Kita pun makanlah dengan jebon. Kucing. Saya panggil jebon kucing saya. Contohnya macam tu. Maknanya jangan kita dendam sebab pernah berlaku pada kita pun ajar anak-anak. Sebagai seorang ibu, seorang bapa, ajar yang terbaik. Sebab tu balik semula kepada agama. Ibu bapa yang tak ada agama dia suruh bercerai ni. Ingat tu, Allah benci. Allah halal benci. Dia halal, tak ada jalan penyelesaian. Walaupun berlaku kepada Rasulullah SAW, itu saja nak menunjukkan hukum. Macam kahwin juga. Kahwin ni ada, kita kata nikah sunnati. Nikah itulah sunnah aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka, benci kepada sunnah aku, bukan umat aku, kata Nabi SAW. Tetapi bukan semua orang jadi sunat untuk kahwin. Ada yang haram kahwin, ada yang makruh kahwin. Itu keadaan dia. Begitu pun dalam hal perceraian dan sebagainya. Jangan sewenang-wenangnya kita masuk dalam Allah benci. Kita ingat selesai ada masalah. Aku dah tuntut di mahkamah, suami aku curang bla bla ataupun isteri aku curang bla bla. Kita rasa seronok dah kita sebab kononnya masalah selesai. Kita kena ingat kerana ada kebencian Allah di sana. Kenapa kamu nak meruntuhkan masjid telah dibina sekian lama? Kerana ada satu benda yang mungkin dapat diselesaikan dengan baiknya. Jadi hikmah di sebalik kecurangan itu pertama untuk mengubah sikap pasangan. Pasangan tu dia akan kenapa aku buat macam ni? Kena buat macam ni. Ataupun hikmahnya ialah dengan perpisahan tadi boleh jadi dia tiang seri ini tak sesuai untuk rumah kita. Dia sesuai untuk jadikan reban ayam di rumah orang lain. Mungkin macam tu. Akan berlaku perpisahan. Maksudnya hikmah dia sama ada kita nak berubah menjadi yang baik ataupun perpisahan itu adalah satu yang terbaik. Dalam kehidupan. Sebab tu ada hikmah dan berlaku kecurangan. Semua baik dan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang buruk itu menggunakan akal fikiran kita yang sempurna untuk menyempurnakan segala apa yang kita nak laksanakan, balik semula kepada ajaran agama, insya-Allah selamat. Boleh jadi kecurangan itu adalah berpunca daripada kelemahan diri kita sendiri. Jadi bab kata Ustaz tadi, kita muhasabah diri kita balik. Mungkin sebab suami kita dah tak makan kat rumah sebab ada yang layan dekat luar sana. Ya. Okey Ustaz, baik. Sahabat kita di Facebook Ana Karnina, adakah suami membiarkan dan tidak menegur isteri bebas bergaul dengan siapa saja tanpa menjaga ikhtilat sehingga kan isteri berani berlaku curang? Adakah suami itu dikira dayus dan pak turut? Dan yang kedua, adakah kurang perhatian dan kasih sayang dari pasangan akan berlaku kecurangan? Ni mungkin berlaku di tempat kerja ke Ustaz? Soalan yang cukup cantik kan. Ikhtilat ikhtilat itu bercampur gaul. Ikhtilat itu bahasa Arab bahasa Melayu adalah bercampur gaul. Yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dayus la yadkhuluna al-jannah. Mana-mana lelaki dayus tidak masuk syurga. Dan satu riwayat lain tidak bau syurga. Mana dah akan masuk bau pun tak. Bau dia 70 tahun perjalanan dah bau dah wangi syurga ni. Dah bau dah. Tapi dia bau syurga pun tak. Sebab apa? Sebab dia dayus. Apa maksud dayus? Tapi ini persepsi orang Melayu, saya minta maaf lah. Melayu kita semua termasuk saya lah kan. Dulu kita kata dayus ini mana-mana lelaki, suami yang bantu isteri. Maka dayus lah. Oh, dia tu tolong isteri masak, tolong isteri angkat kain di ampayan. Memang dayu ni kena nasi kangkang lah ni. Mesti kena ilmu kura-kura lah ni. Sebenarnya yang di luar sana, yang di dalam sini dan sebagainya, itu ialah sunnah, bukan dayus. Mana-mana lelaki, mana-mana suami yang membantu isteri, dia adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Dia bukan dayus.
Walaupun kita tengok sebelah tu hari-hari dia jumur kain kan, angkat kain, lepas tu pergi pasar, tolong beli, angkat. Itu bukanlah, itu ialah perbuatan sunnah Nabi yang sangat-sangat terpuji. Wahai lelaki-lelaki di luar, sang suami, teruskanlah yang ni. Jangan orang kata kau ni dayuh lah, apa beli beras kat bini, apalah lipat kain. No. Sebab kerja asalnya ialah semua kerja itu ialah milik kita. Sunnah Nabi. Sunnah milik kita. Tapi setelah aku terima nikahnya, kita transfer. Kita delegate power. Kita bahagikan kuasa itu kepada sang isteri, maka jadilah dia mesin basuh, jadilah dia mesin apa? Mesin bancuh, jadilah mesin teh, semua dia. Kita tak ambil langsung tugas kita. Sepatutnya kita ambillah hari-hari cuti dan sebagainya, besok Sabtu, Ahad dan sebagainya, kita bantu dia. Kerana seronok. Jadi yang dayuh sebenarnya ialah membiarkan mana-mana tanggungjawab kita. Tak kira lah anak ke, isteri ke, yang mana kita bertanggungjawab, kullukum ra'in ni, bertanggungjawab melakukan maksiat kepada Allah. Maka itulah dayus. Dia biarkan isteri dia dalam ikhtilat, kan? Membiarkan bercampur gaul bebas, pakai seluar yang ketat menampakkan aurat dan sebagainya. Itu dayus. Dia biarkan. Itu yang boleh menjadi isteri itu curang. Sebab apa? Sebab dia bebas. Sebab seronok. Bila seronok keluar, berpeleseran, suka pergi masuk disko, seronok. Maka bila dia biar macam tu, lama kelamaan dia akan mencari sesuatu yang lebih menyeronokkan di luar. Itu punca sebenarnya, di antara punca kenapa berlakunya kecurangan. Kemudian yang kedua tadi, kurangnya kasih sayang pada pasangan. Betul, saya setuju. Dan ada orang bagi tumpang bahu, Ustaz. Bagi tumpang bahu pula. Okey, ya, kurang kasih sayang ni bukan kata suami ke isteri, maksudnya suami pun kena kasih, isteri pun kena kasih. Bahasa yang saya selalu pakai kalau kat surah-surah kat masjid, saya kata apabila dengan pasangan, gunakanlah bahasa ma'ruf li sukun. Jangan banyak menggunakan mak badal. Apa bahasa tu, Ustaz? Contohnya ma'ruf li sukun ni dia ada 6 harakat kan. 2, 4, 6 harakat contohnya. Abang, sayang, jom makan. Dah makan ke? Mana dia ada kelembutan. Tapi kalau guna mak badal atau mak iwak, dah makan? Abang, ke mana? Besok balik. Makna dia tegas sangat kan. Dalam rumah tangga dia kena ada gurauan dan sebagainya. Ada mulai bergurau-gurau dengan dia, bermain-main. Sehingga Rasulullah SAW pun pernah berlari dengan Aisyah kan. Berlari. Dan Rasulullah boleh mengatasi, tapi beri hatinya. Aisyah pun, kamu menang Aisyah dalam pelumat lari ni, kau yang menang. Walau Rasulullah tak akan kalah pun, tapi untuk kemanjaan tak dia. Mana bahasa yang panggil bahasa sapaan, nak panggil ayang ke, nak panggil itik ke, terserah lah. Atas yang dia suka apa. Kan Rasulullah dah ajar kita, ya Humaira, wahai yang si pipi yang merah jambu, ya Sauda, iaitu ya wahai yang si hitam. Tapi Sauda tu nama, ya Sauda tu sukari, maknanya hitam manis. Sauda sukari. Sukari kat manis, sukar, gula. Pun dia kata sugar, Arab panggil sukar, kita panggil Melayu gula. Mana sapaan dengan manja dan sebagainya kekal bila sampai ke akhir hayat. Terjannah orang kata kan. Tidur di bahu pun silakan, jalan berpimpin tangan silakan, tapi kita bila dah kurang, kekurangan itu menyebabkan boleh berlakunya kecurangan. Baik, banyak lagi persoalan yang akan kita jawab selepas ini. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Macam Abang Jamil lah Ustaz Pa, hutang baju ke mana Pa? Diam-diam jadi kahwin. Jadi sahabat kita ni Rosdi Sama dia nak tanya, adakah seorang suami yang berkahwin lain secara senyap-senyap tanpa pengetahuan isterinya juga boleh dianggap telah berlaku curang terhadap isterinya? Macam mana Ustaz, orang kahwin dua ni curang ke? Macam mana ni Ustaz? Okey, dengar baik-baik Yang kahwin dua senyap-senyap, yang kahwin punca yang jadi kahwin senyap-senyap tu, dia ada punca, dia ada sebab dia tu. Sebab kalau minta izin susah sangat, minta maaf lagi senang. Itulah dia punya bahasa dia kan. Sebab minta izin tak diizinkan.
Bab borang tu kita tahu dalam maritim, dalam ATM dan juga polis di Raja Malaysia mesti kelulusan daripada pejabat agama dan juga ketua jabatan untuk berpoligami. Itu kaedah dia, kaedah yang betul. Kemudian ada satu ruang tu dia isi oleh suami isteri yang pertama lah, untuk dia bukan membenarkan, bukan mengizinkan, sebab pemberitahuan. Maksudnya memberitahu isteri bahawa dia akan berkahwin. Kemudian sekiranya ada situ tegahan dan sebagainya, maka mahkamah akan panggil. Mahkamah akan panggil kedua-dua pihak. Maksudnya nak kahwin. Tengok segi gaji, segi nafkah dulu. Dia akan tengok itu besar tu. Maksudnya kalau kamu ada anak 20 orang dengan isteri pertama dan gaji kau balance 700, dia takkan lulusnya. Sebab kamu akan menganiaya yang lain. Kecuali marilah kahwin misyar sebagainya, iaitu isteri yang berada, yang telah ada kedudukan yang mana kata boleh menampung di sini. Walhal nafkah tetap juga untuk suami, tapi ada perjanjian dia perkahwinan misyar, iaitu perkahwinan dengan orang yang lebih berada yang akan menanggung sang suami. Itu ada perbahasan lain mengenai itu. Cuma ni kenapa berlaku kahwin senyap ataupun kahwin Thailand ataupun kahwin sedikit dan sebagainya? Tak lain dan tidak bukan kerana kerana minta izin, dia akan tak benarkan, dia akan jadi peperangan besar dalam rumah tangga yang menyebabkan boleh jadi berlaku yang tadi ni, perpisahan, perceraian dan sebagainya. Jadi sang suami sayang pada hubungan yang telah sedia ada dengan anak-anak dan sebagainya, selagi dia melaksanakan sebagai tanggungjawab sang suami dengan nafkah dan sebagainya. Kita nasihat pun tak dengar juga, kadang-kadang orang perempuan dia tutup telinga je. Iyalah orang lelaki kan. Dengar dulu, open dulu, kita buka minda kita baik-baik. Kita ni siapa? Sebelum kita kenal suami kita ni, kita tak pernah dijodohkan dalam kandungan pun. Pertemuan sperma ibu dan ayah kita untuk melahirkan kita tak sama pun dengan yang sperma dengan ibu dan ayah suami kita. Tak pernah terfikir pun nak jumpa dengan suami kita, dengan isteri kita. Tetapi siapa yang menemukan kita? Tidak lain dan tidak bukan dia. Dia yang maha merancang, dia yang maha mengatur. Kita pegang hakikat tu dulu. Senang dah sebut. Ya, ini melibatkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kemampuan pula. Kalau memang suami tak mampu, kita nasihat. Abang, saya tengok abang memang tak mampu. Zahir dan batin memang abang tak mampu. Contoh. Kemudian mahkamah akan menentukan kemampuan dari segi zahir. Kemudian segi batin adalah benda yang subjektif. Tak boleh kita kata. Sebab agama pun batin. Hubungan itu pun batin. Maknanya ada benda yang kena dilihat oleh mahkamah dan sebagainya. Jadi yang tadi bila dia kahwin senyap-senyap dalam nak menjaga hubungan supaya tak berlaku perceraian, supaya tidak berlaku kata huru-hara dan sebagainya, dia tetap, orang yang kahwin tu dia sebenarnya tetap sayang kepada isteri yang pertama. Cumanya dia takut benda yang isu yang lebih besar. Maka dia pun kahwin senyap-senyap ataupun diam-diam secara sah. Ingat baik-baik kahwin secara sah. Kalau yang kahwin di negara sebelah, negara jiran, pastikan tempat itu diiktiraf oleh kerajaan mereka. Jangan pergi tempat yang tidak diiktiraf, kerana bila balik di Malaysia, negara kita nak didenda, maka takut perkahwinan itu tidak sah, berlaku perzinaan. Bukan nasihat supaya untuk keluar, tak. Syariat kena jaga. Syariat kena jaga walaupun kamu buat secara tak betul. Kita kata dari segi sistemnya tak betul, kerana keluar dan sebagainya. Curang ataupun tidak, itu persoalan besarnya. Suami saya curang, kenapa dia kahwin satu lagi kat Thailand? No, itu bukan curang. Itu tak bagi tahu je. Bukan curang. Curang ni apabila dia melakukan satu maksiat, kesalahan syariat dan sebagainya, dan mengabaikan tanggungjawab. Selagi dia melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baik tanggungan sebagai seorang suami, maka dia masih lagi melaksanakan tanggungjawab dia. Maka jangan kata dia curang. Itu dia hanya untuk mengelakkan peperangan. Bukan curang. Dia curang ni, dia buat maksiat di belakang, kemudian mengabaikan tanggungjawab dan sebagainya. Itu boleh dikatakan suami yang curang dan sebagainya. Jadi bukan kata untuk mudahkan izin, tak. Tengok dulu, bincang dengan orang tua, kemudian bawa ke mahkamah dan sebagainya. Sekiranya memang dia mampu dan layak, dan kita kata tak nak. Sebab saya tak nak juga, saya tak nak bermadu, saya nak seorang-seorang, independen tak apa, daripada bermadu-madu, saya tak nak kongsi ibu gigi, contohlah. Macam-macam lah andaian yang diberikan. Sebenarnya itu kita bercakap dengan nafsu. Jangan bercakap dengan nafsu, jangan buat keputusan ketika marah. Saya bagi tahu, jangan bercakap dengan emosi, dengan nafsu dan sebagainya. Sebab anna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu sejak arah ke arah keburukan. Dia ajak tu. Alah, kau minta cerai je. Kau minta cerai je. Buat apa? Duduk-duduk. Itu semua tu ialah
tomahan syaitan yang menusuk masuk dalam mana-mana telinga wanita-wanita di luar, isteri-isteri yang baik. Sebenarnya kalau kamu mengizinkan dengan sebaik-baik izinan dengan kemampuan dia, maka kamu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Susah untuk dapatkan wanita yang benar-benar salihah ini. Wallahu alam. Kita nak sebutkan pasal punca berlakunya kecurangan ni. Alia Maisara Alia, adakah tidak menjaga pandangan mudah berlakunya kecurangan di dalam rumah tangga? Tak jaga mata, Ustaz. Tengok sana sini. Okey, dia susah kita nak tahan mata ni. Sebab itu istimewa bagi orang yang menjaga mata ni. Kata Nabi SAW, kullu a'yunin baqiyatun yaumal qiyamah. Semua mata manusia akan menangis pada hari kiamat, masing-masing dengan dosa masing-masing, menangis di hadapan Allah. Ya Allah, malunya kepada Engkau, ya Allah, malunya. Mungkin aku tahu dosa itu, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah benci sangat-sangat orang yang tahu hukum dia dan suatu benda yang wajib, benda yang haram, tiba-tiba dia lakukan dengan tidak ada rasa maksiat, rasa berdosa dan sebagainya. Allah benci. Kita tahu kita tahu itu. Sehingga Nabi kata semua mata akan menangis. Illa min salasin, kecuali 3 mata saja. Maka mata yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ainun bakat ghadat an maharimillah. Mata itu kerana menutup daripada melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata yang kedua iaitu mata yang tahrusu fi sabilillah, yang berjaga malam untuk jaga persepadanan negara. Dan mata yang ketiga ialah mata yang menangis min khasyatillah. Jadi mata yang menutup tadi itu mungkin salah satu jalan untuk mengelakkan berlakunya kecurangan. Sebab dia tengok di luar, dia rasa di luar lagi cantik, tengok di rumah tak berapa cantik. Sebab apa? Sebab pandangan kita selalu luas. Sebab itu Islam larang, Islam suruh jaga pandangan supaya dia tidak boleh bawa kepada episod yang berikutnya. Kurang kasih sayang kepada isteri yang pertama, dah rasa jemu, dah luar lagi cantik. Maka daripada situ kita kena faham, maka sang isteri yang solehah di luar sana jaga semua keperluan tadi. Sebab itu interaksi dengan komunikasi dengan suami, dengan pasangan itu amat penting, man. Jangan biarkan. Maksudnya kalau kita lost komunikasi, tak bercakap dengan 2-3 hari, biarlah, tak apalah, dia akan lama-lama akan makin tawar, man. Kita tak berkomunikasi, tak tanya khabar. Bila jumpa sekali-sekali rasa segan dan sebagainya. Setiap hari akan bertanya apa khabar, sihat dan makan kemudian cukup. Tapi bila kita lost komunikasi ataupun break communication dengan pasangan, menyebabkan kita akan makin jadi jauh. Bila jadi jauh, diisi oleh yang lain. Sebab tu kita jangan tuduh orang lain yang mengisi, tapi kita sendiri yang menyebabkan dia jadi terjauh. Menyebabkan berlakunya ruang di situ kita sebut sebagai curang. Maka kalaulah macam tu keadaan dia, bagi seorang perempuan sebagai contoh, bila dia rasa macam dia terbiar, suami dia tak ambil, jangan dia buat keputusan aku nak cari lelaki lain. Haram. Sebab apa? Curang itu bukannya ialah satu jalan untuk menyelesaikan masalah hubungan. Tak. Apabila seorang suami tak memberi nafkah yang sebenar, yang sepatutnya, jangan si isteri ni tak apalah, aku cari orang lain lah. No. Begitu juga sang suami. Bukan jalan curang itu ialah jalan penyelesaian. Itu sebagai jalan balas dendam. Biarlah buat, aku nak buat juga. No, jangan. Balik semula kepada ajaran yang sebenar. Sekiranya berlaku kecurangan, minta nasihat, perlu kepada mahkamah dan sebagainya. Kalau perlu dah memang kata akhir terpaksa berpisahlah, kerana itu ada hikmah di sebalik dia. Baik Ustaz, kita berbaki 1 minit lagi sebelum kita nak tamat di TV3 Ustaz. Baik, kita nak tahu juga Ustaz, sangkaan baik dan beri peluang kepada si suami ini merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki hubungan di dalam rumah tangga. Sebab kadang-kadang si isteri ini dia dah nampak dah akan kecurangan si suami ini, tetapi si isteri ini bersabar dan bertahan dan terus memberi peluang kepada suami ini sebab pintu taubat luas terbuka daripada Allah SWT. Apalagi kita manusia ni beri peluang kepada suami untuk terus berubah menjadi yang lebih baik. Dan kita nak jawab selepas ini. Kita dah tamat dah Ustaz di TV3. Para penonton, jangan ke mana-mana. Banyak lagi isu curang yang kita nak bicarakan. Jangan curang dengan kami, okey? Kita sambung 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan clear.
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama kita dalam perbincangan munakahat berkaitan dengan curang 4.0. Sebelum rehat tadi Ustaz, kita ada bicarakan satu hal lah ya, berkaitan dengan si isteri yang hebat ni Ustaz ya. Kadang-kadang dia dah nampak dah suami dia ni jenis kaki curang, tapi disebabkan kesabaran dia dan dia sanggup tutup mata Ustaz, sebab dia memikirkan bahawa pintu taubat Allah ini luas, dan juga kenapa dia sebagai hamba tak berikan peluang kepada si suami ini untuk terus berubah dan terus berubah, dan mungkin satu ketika nanti kecurangan itu dah tak ada dan dia kembali kepada jalan yang benar. Bagaimana Ustaz? Mungkin ini langkah yang terbaik bagi seorang isteri. Ya, itu di antara ciri-ciri isteri yang solehah yang didambakan oleh semua orang lah. Iaitu mungkin kesalahan pertama, mungkin anak kita pun buat kesalahan pertama, so kita maafkan dia, keluar. Dan bila kali yang ketiga itu barulah kita boleh menjatuhkan dia sebagai ada hukuman. Dan sebaliknya, maksudnya perempuan yang macam tu ataupun isteri yang macam tu yang begitu solehah, memaafkan, kemudian suami pun hendak menghargai itu, menghargai kemaafan yang telah diberikan. Sebelum ni kita memang betul-betul curang, ada orang yang ketiga yang memang kita tak kenal, tak nak kahwin pun saja nak berpoya-poya, main cinta macam itulah dan sebagainya. Maka si isteri kali yang kedua buat lagi, kali yang ketiga maka dia naklah mengadu kepada pejabat agama ataupun kepada orang tengah untuk diselesaikan secara yang baiklah. Sebab dalam wilayah sendiri sebagai Akta Kekeluargaan Islam sekitar tahun 1997, ia mengeluarkan Seksyen 36, Seksyen 37, Seksyen 38 yang berkaitan dengan kesalahan menghalang pasangan daripada hidup bahagia. Kemudian jika ada penghalang kepada suami isteri untuk meneruskan kehidupan sebagai suami isteri juga akan didenda dan sebagainya. Maknanya dalam akta berkenaan, mana sesiapa jua yang cuba menghalang satu keluarga itu daripada hidup bahagia suami isteri dan sebagainya, dia boleh, jika disabitkan dengan kesan, boleh didenda dengan ribu-ribu ringgit dan juga boleh dipenjara ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya hal ini mungkin disebabkan kecurangan dan sebagainya, maka si isteri yang tadi bolehlah mengadu kepada pejabat agama kerana ada mungkin orang yang ketiga, mungkin kerana ada ibu bapa. Ibu bapa boleh disabitkan sekiranya dia yang menghalang seorang pasangan itu untuk hidup bahagia. Bukan dia nasihat yang betul, tapi dia menghalang, menghasut supaya isteri itu lari daripada rumah dan sebagainya. No. Jalan penyelesaian bukan dia lari. Jalan penyelesaian bagi seorang suami isteri yang tidak diberi nafkah sebabnya bukan dengan curang. Itu adalah jalan yang tak betul. Tapi jalan yang betul tadi memaafkan, kemudian balik semula kepada yang sebenar, minta perdamaian, kemudian pergi pejabat agama dan juga mahkamah dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah. Kalau mungkin setakat itu sahaja kehidupannya, maka berakhirlah kehidupan setakat itu. Mungkin kehidupan yang keduanya mungkin lebih selesa, lebih baik untuk dia dan sebagainya. Maknanya biarlah Allah yang akan menentukan setelah kita berusaha dengan sebaik-baik usaha. Kerana orang perempuan dia ada hak dia untuk fasa, untuk khulu', untuk butalak dan sebagainya. Kalau cerita kepada ustaz ataupun cerita kepada pejabat agama, mungkin tak jadi masalah ustaz. Tapi ni masalah ni suka mengadu kepada orang yang tak tentu arah. Sahabat kita Pak Suli Romli, adakah sikap suka mengadu kekurangan pasangan juga antara penyebab berlaku curang dalam sebuah rumah tangga? Bila orang ketiga dilihat seolah-olah dapat menampung kekurangan pasangan masing-masing ustaz. Betul. Okey, sebab itu daripada awal lagi hubungan rumah tangga, maka di antara benda yang diharamkan kita cerita ialah hubungan suami isteri yang kata dalam selimut tadi, tak boleh cerita kepada orang yang tidak ketahuan. Tak tahu siapa dia ni. Mungkin dia kata rakan pejabat kita, tapi kita tak tahu isi hati sebenar. Dia nak mengambil peluang di atas kelemahan kita. Mungkin di atas apa yang berlaku tu, dia tengok, oh, kau tak cukup kan, suami kau tak bagi ke kau duit bulanan? Tak ada, dia beli barang dapur je, makan minum adalah, tapi aku nak keluar tengok wayang, aku nak pergi sana, gincu bedak aku pun tak ambil kisah sangat lah, gini-gini, contoh. So dia akan ambil peluang di situ untuk menghulukan sedikit bantuan. Itu akan bermulanya akan kecurangan. Sebab itu haram sama sekali pasangan menceritakan segala keburukan, segala apa yang berlaku dalam rumah tangga. Sebaliknya boleh cerita untuk tidak berlaku tekanan, depres, anxiety dan sebagainya, ya kepada mereka yang layak untuk mendengar. Ibu bapa mungkin
sahabat anda yang boleh dipercayai mungkin, dan sebaik-baiknya ialah kaunselor ataupun pejabat agama yang boleh nasihat kita dan juga nasihat pasangan supaya tidak berlaku orang kata yang lebih teruk sehingga perceraian dan sebagainya. Tadi Ustaz ada sebut satu perkara yang menarik lah, yang mana cinta ni kita tak dapat nak halang Ustaz. Bila kita tengok seorang tu jatuh cinta pula Ustaz. Fadil Mat Syah ni dia kata, bagaimana pula jika seorang itu yang menyalahkan takdir dengan menyatakan saya tak nak curang, tapi takdir yang telah menentukan semua ini. Perlukah semua ini disalahkan takdir dan tidak mengaku salah diri sendiri? Dia kata dah takdir dah, macam mana Ustaz dah jatuh cinta? Okey, baik. Kalau kata semua takdir lah, ini takdir Allah Ta'ala. Aku dah jatuh cinta, aku dah berlaku ni takdir, aku mencuri takdir, aku berzina takdir, semua kita takdir. Ini ialah satu kumpulan namanya Qadariyah. Segala-galanya diserahkan kepada takdir Allah, tak ada usaha manusia, tak ada usaha kita, semuanya adalah takdir Allah SWT. Ya, betul. Maksudnya betul ya, Allah jadikan kebaikan, Allah jadikan juga keburukan. Allah jadikan baik dan buruk daripada dia. Tetapi dalam hal keburukan, dalam hal kebaikan dan sebagainya, Allah bagi penanda aras, iaitu akal. Akal yang sempurna, kemudian Allah bagi panduan. Allah kata yang baik, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mana-mana yang baik yang kau buat sekecil zarah sekalipun aku akan kira, dan mana-mana kejahatan sekecil zarah sekalipun aku akan kira. Maknanya di situ ialah akal yang main peranan. Sebab itu kita ni yatarakkabul insanu minal aqli wal nafs. Maknanya akal dan juga nafsu. Manusia ada akal, ada nafsu. Malaikat hanya ada akal. Haiwan hanya ada nafsu. Sebab itu apabila manusia menggunakan akal, maka dia lebih baik daripada malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu, dia akan berlawan dengan nafsu tadi. Tetapi kalau kita menggunakan nafsu semata-mata tanpa menggunakan akal, kita lebih teruk daripada haiwan. Sebab haiwan tak ada akal. Maka manusia adalah sebaik-baik ciptaan dan sebagainya. Maka akal itu akan menentukan. Kenapa Allah jadikan baik dan buruk? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni saya bagi analogi yang mudah ya. Masa kita sekolah rendah dulu kan, dalam soalan periksa mudah ni, 2 campur 2 sudah pasti jawapannya 4 kan, 2 campur 2 4. Tapi dalam ABCD, cikgu akan buat A 2, B 4, C 6, D 8. Kenapa cikgu yang bijak, pandai, pintar, yang mengajar kita 2 campur 2 4? Tapi kenapa dia tulis itu ada 6, ada 2, ada 8? 3 jawapan adalah salah. Banyaknya salah cikgu ni, bodoh betul lah. Kenapa tak buat semua 4, 4, 4, 4? Kalau 4 semua tak ada jadi ujian. Tak adalah ujiannya sebab semua jawapan dah betul. Begitu juga dengan kehidupan kita, Allah jadikan untuk menguji kita. Allah jadikan binatang bernama khinzir, bernama babi. Tak ada gunanya Allah jadikan babi, dia jadi mughalazah. Dan besar, yang beratnya dajah ini. Tapi kenapa Allah jadikan? Allah jadikan sebagai ujian untuk kita, bagaimana nak bersih dia, bagaimana untuk elok dia dan sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Allah jadikan itu bukan kerana takdir semata-mata. Tak, Allah jadikan dan kita diberi pilihan, usaha, ikhtiar di tangan kita. Maknanya kita usaha ikhtiar untuk ke arah kebaikan. Dan amat tidak beradablah bagi seorang hamba itu menyalahkan, takdir semata, itu Allah semua, Allah semua. Kalau macam tu, datang ke sini, kita lempang sekali. Kenapa? Takdir kamu kena penampur aku. Maksudnya kalau kita suka takdir kan, mari sini, tengok yang baju putih, lempang tak lempang, contohlah. Itu takdir. Takdir macam mana kan? Mana kita tak boleh salah tadi, guna akal yang sempurna dalam membuat apa-apa keputusan. Wallahualam. Biasanya kalau orang lelaki ni Ustaz, dia kena sabar sikit lah waktu isteri mengandung ataupun waktu isteri dalam pantang Ustaz. Kita nak cerita selepas ini. Boleh Ustaz? Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Mungkin fizikal seorang wanita ni sedikit berubah bila mana mereka mengandung dan juga bila mana mereka dalam keadaan pantang Ustaz. Jadi sahabat kita ada satu soalan menarik ni. Isteri dah cantik, baik dan layanan suami macam raja. Namun suami tetap curang. Setiap kali mengandung, suami ada skandal. 5 kali mengandung, 5 kali suami buat hal. Di mana silapnya tu Ustaz? Silap suami? Silap suami. Silap suami lah. Mak Etun. Mak Etun umur berapa Mak Etun? Nakal betul lah abang suami ni. Okey. Sebenarnya masalah curang ni sebenarnya Man.
Dia wa imma apa yang kita buat, kata isteri yang buat terbaik dah, TikTok lah, layanan TikTok, badan TikTok, semua TikTok lah. Mengandung tu macam mana? Sebab mengandung pun daripada Allah Ta'ala dan juga usaha kamu lah sebagai suami ya. Maksudnya 5 kali mengandung 5 kali buat curang. Maksudnya ada affair dengan mana-mana perempuan dan sebagainya. Mungkin itu dah jadi habit dia tu. Itu jadi habit. Saya pernah diuji dengan benda yang sama ni. Bukan saya diuji, tapi diuji dengan persoalan. Ini dilema wanita ni, kisah benar ni, telah berlaku. Bila seorang, tapi hampir sama dengan ni, bila seorang perempuan datang mengadu. Dia terpaksa memasak untuk suaminya di siang hari bulan Ramadan. Dengan suami bertaklid, sekiranya kamu tak masak siang hari bulan Ramadan, maka cerailah kamu dengan satu talak. Masya Allah. Jadi kalau isteri tak masak, akan jatuh cerai, akan jatuh talak, sebab itu taklid. Maka isteri kata, macam mana Ustaz, saya nak buat ke tak nak buat? Kata, kalau saya masak, saya berdosa. Kata, sebab buat benda yang diharamkan siang hari bulan Ramadan. Kata gini, Kak, dosa Kak tak tanggung, dosa itu hanya suami yang tanggung, sebab dia merintahkan. Kalau saya tak buat, saya tercerai. Dia bertanya balik, Ustaz, kalau saya tercerai, Ustaz nak tak kat saya? Alamak, dia tanya. Masa tu Ustaz, suspend kita. Kita umur 30, dia umur 50, tergamuk dia tanya. Contoh kan, maknanya dilema wanita macam tu. Bila ada taklid macam tu, dia pening. Macam kita tadi juga dah 5 kali. So, gini Kak, sekiranya kita kata memang tak tertanggung dah. Sebenarnya cetek dangkal ilmu agamanya. Sebab berlaku curang ni bukan sebab apa-apa dah. Macam mana sebih kau TikTok sekalipun, kalau orang kata kau TikTok sekalipun, kamu nak tukar kereta lain, dia akan tukar juga. Kau ke mana pun, TikTok macam mana, tekan pergi 200 kali tekan pun sama juga. Dia naik kereta besar, dia nak kereta kecil, naik kereta kecil, nak kereta besar. Sebab tu nafsu manusia ni tidak akan selesai sehingga dia mati. Barulah matinya nafsu. Maka selagi dia ada, maka kes tadi 5 kali, maka nasihatnya ialah merujuklah kepada pejabat agama. Sekiranya mampu untuk bertahan, tahan. Kalau tak mampu nak bertahan, maka silakan untuk filekan kes di mahkamah atas satu fasah, khuluk dan sebagainya. Kerana mungkin boleh jadi dengan perpisahan sementara itu menyebabkan suami rasa bila terlantuk dia akan rasa tergadah. Mana dia rasa kenapa? Dia akan rasa. Tapi selagi kita maafkan, dia akan berterusan macam tu. Minta maaf ya, yang 5 kali tu kau jangan buat hal. Nanti takdir melempang nanti kan. Okey Ustaz. Kan. Yang perempuan tu ada lagi Ustaz? Mana? Yang minta Ustaz tu tadi. Tak tahu entah. Kau innalillah. Mungkin sebab faktor Ustaz dah berkejaya, dia nampak Ustaz ni macam orang kaya je Ustaz. Tadi sahabat kita ni Zuhara dia tanya Ustaz, ramai wanita lebih gemar meminati suami orang berbanding lelaki bujang. Adakah kerana faktor kewangannya kukuh dan kerjaya yang stabil? Kenalah pada Ustaz, kenapa lelaki yang dah berumur pun suka berlaku curang? Adakah untuk test market sama ada masih laku ataupun tidak? Soalan menarik Ustaz. Okey, baik. Yang test market tu kan, yang okey, gini lah. Kalau dia betul-betul curang, maka hukum haram kat kita tua. Saya takut nanti dia masuk dalam satu sabda Nabi SAW, salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim fi yaumil qiyamah wa lahum azabun alim. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia yang mana Allah tak akan bercakap dengan dia, Allah tak akan melihat dengan rahmat dia, Allah tidak akan memaafkan dia. Zaki ni maknanya menghilangkan dosanya. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, perhimpunan di mahsyar nanti. Walahum azabul alim, bahkan bagi mereka itu azab yang teramat pedih, kata Nabi. Maka di antaranya disebut sallallahu alaihi wasallam menyebut ialah asy-syaikhun zanin, iaitu lelaki tua yang masih berzina. Takut termasuk dalam golongan tu. Maksudnya dia test market, mana dia buat benda-benda yang curang betul, maksudnya ada hubungan dan sebagainya, bukan untuk berkahwin. Kalau dia kata dia memang dia ambil perempuan untuk berkahwin, untuk selamatkan daripada keadaan A kepada keadaan B dan sebagainya, itu tidak berlaku curang sebenarnya. Mungkin di sana yang maksud dengan persoalan itu ialah yang betul-betul curang, kan? Maknanya dia melakukan kecurangan. Baik. Bila kata ramai orang minat kepada suami orang kerana berharta dia, mungkin ada di situ, adalah. Mungkin kerana melihat kepada orang yang mungkin pengalaman, mungkin lihat kepada kematurkan, kematangan, bahasa kampung saya kematurkan. Mana kematangan tu nampak berbanding dengan anak-anak muda yang belum lagi berkahwin, mungkin dia masih lagi sibuk dengan keseronokan, keluar dengan kawan-kawan, nak pergi sana pergi sini, mungkin menyebabkan masa itu tak banyak dengan isteri. So dia tengok yang ni mungkin kerana harta, mungkin
Mungkin kerana kerjaya, mungkin juga kerana kematangan tadi menyebabkan dia suka kepada suami orang dan sebagainya. Maka tak menjadi kesalahan. Maksudnya tidak menjadi satu kesalahan kalau kita jatuh cinta kepada suami orang, tak jadi salah sebenarnya. Yang salahnya ialah berlakunya keselingkuhan. Selingkuh yang salah. Jatuh cinta nak macam mana? Tengok berkenan lah kata. Nak macam mana dia berkenan? Sebab tu tadi macam hujan tadi. Hujan tak dapat diberhentikan sampai gunakanlah payung untuk selamatkan daripada kebasahan. Okay, itu sahaja. Mungkin Ustaz, suami ni dah berlaku curang lah sekarang ni. Jadi Jura Azli ni nak tanya, apakah kekuatan yang perlu ada pada diri suami ataupun isteri bila berlakunya kecurangan di dalam rumah tangga, Ustaz? Dan apakah hukumnya bagi orang yang suka luahkan di media sosial ni berkaitan dengan kecurangan itu tadi, Ustaz? Okey. Yang kita ambil yang kedua tu, yang maksudnya dia sengaja exposekan, bagi tahu kecurangan. Takut nanti satu membuka aib, hukumnya haram. Yang kedua, membuka ruang untuk orang lain menjadi curang. Menjadi curang. Benarnya tak curang, tapi bila tengok dia ni ada jalan ni, ada laluan untuk dia membuat kecurangan dan sebagainya. Maka dalam situasi begini bila berlaku kecurangan dan sebagainya, pertama ialah atasi dia dengan jangan beremosi. Kita tengok dulu ada dalil, ada bukti dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kesemua sekali, sama ada lelaki atau perempuan, balik semula kepada ajaran agama yang sebenar. Jangan cari jalan mudah, jalan pintas untuk menyelesaikan satu masalah. Allah datangkan masalah itu untuk kita selesaikan, untuk tengok jalan yang sebenar. Oh, ini sebenarnya kita rasa nak kahwin dengan seorang yang berada dengan baik, yang baik, berkejaya. Tiba-tiba lalu tepi jalan kita dilanggar oleh minah rempit sebagai contoh. Masuk hospital. Kita kata, ya Allah, aku minta dengan Engkau untuk kahwin dengan orang yang baik, solehah, mungkin doktor dan sebagainya. Tapi tiba-tiba langgar oleh minah rempit, tak guna langsung. Contoh dia. Tiba-tiba di hospital 2 minggu, patah sana itu jumpa dengan seorang yang doktor yang available. Dia masih single, available. Akhir sekali bertukar nombor telefon kerana untuk rawatan, terapi dan susulan dan sebagainya. Doktor, macam mana saya? Okey, datanglah appointment bla bla bla. Akhir sekali doktor ini jatuh cinta kepada kita. Tengok, Allah punya hikmat. Dia tidak bagi directly apa yang kita minta, tapi Allah pusing langgar dengan minah rempit yang tak guna satu sen ni, yang mabuk ketum ke apa, wallahu alam kan. Tiba-tiba kita jumpa dengan doktor perawat kita, dan akhir sekali kita berkahwin dengan doktor yang kita nak. Apa maksudnya? Maksudnya setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Jangan kita buat mudah. Kenapa lah Allah? Kita nak salahkan Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan kamu kepada aku. Kalau kamu sangka baik dengan aku akan baik dengan kau. Tapi kalau sangka buruk dengan aku lebih buruk daripada engkau. Maksudnya sentiasa sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan kepada kita suami yang curang, isteri yang curang dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengatasi dia? Satu jalan untuk kita mungkin lebih rapat dengan ibu bapa, akan jadi lebih akrab dan sebagainya. Insya-Allah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Mungkin disebabkan kurangnya ilmu itu berlakunya curang, Ustaz. Betul. Tidak balik semula kepada mungkin daripada awal lagi. Kalau kita tengok dalam kitab Ulumul Hadis, dalam Muhimmah Ulumul Hadis, dia kata seorang perempuan, kata Sayyidina Ali, seorang perempuan mesti bersifat dengan 3 sifat. Orang perempuan mesti ada al-bukhlu, mesti bakhil. Al-zuhwu, mesti ada kesombongan. Kemudian al-jubnu, mesti ada penakut. Sifat orang perempuan, kata Sayyidina Ali. Maksudnya perempuan itu kena ada bakhil. Dia tak boleh nak baik sangat. Maksudnya dia tak boleh nak belanja boros. Sebab bila boros, harta suami pun dia belasah. Maksudnya itu kena ada sedikit kelkut. Bukan nak berderma, tapi mana ada kira-kira. Yang kedua, orang perempuan kena az-zuhur, kena ada kesombongan sikit. Apa kisah, Assalamualaikum, kita pun Waalaikumsalam. Kenapa ya? Dengan kepala-kepalanya. Maksudnya tak boleh. Tapi orang perempuan sebaik-baiknya, ini supaya tidak berlaku kecurangan kepada suami yang lain. Waalaikumsalam. Apa tu? Jadi kita dengar pun tak hati sebagai contoh. Maksudnya kita ada kesombongan sikit. Jangan kita buat semua marik disukun kan. Dan akhir sekali kena ada jubun. Al-jubun maksudnya penakut. Seorang perempuan kena penakut. Kalau dia berani sangat, sikit-sikit ada masalah sikit, dah nak pergi jumpa mak ayah dia balik pukul 2-3 pagi, akhir sekali benda tu jadi besar dan sebagainya. Walhal suami tak curang pun lagi. Cuma baru kenal, kebetulan pergi kat cashier tu, cashier kata, oh, abang lain kali datanglah ke kedai kami. Okey, minta nombor pun dia kira curang. Tak. Maksudnya itu mungkin ada jalan kecurangan, tetapi belum lagi menyebabkan bila berani sangat dia pun balik
ke rumah 2-3 pagi dan sebagainya. Itu jaga-jaga. Dan dalam pemilihan isteri pun kena jagalah. Ada beberapa sifat yang tak perlu ada kepada isteri yang mungkin tak sempat di kesempatan ini. Mungkin dalam siri yang lain kita akan sebut ciri-ciri wanita yang tak boleh dijadikan sebagai isteri, sebagai pasangan kita. 1 minit berbaki, Ustaz. Bagaimana cara terbaik untuk mengurus sifat curang itu sebagai kesimpulan pada hari ini, Ustaz? Okey, daripada Kasih Nurul Shah. Baik, sebab 1 minit panjang nak urainya. Untuk mengatasi atau untuk menguruskan sifat curang, maksudnya kita tak nak berlaku curang. Jangan jadikan curang itu sebagai jalan balas dendam kepada pasangan. Maksudnya pasangan, oh dia tak bagi nafkah aku curang, aku cari nafkah dengan orang lain. No. Sebaliknya ialah balik semula kepada ilmu agama. Tak kira kalau kamu Islam, balik kepada agama Al-Quran dan Hadis, ijma' dan qiyas pada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kepada mana-mana agama lain, balik semula kepada agama kamu. Balik kepada agama kamu, rujuk balik kepada agama masing-masing, kerana dia nakkan kebaikan. Tapi di antara kebaikan itu sudah pasti dah dia termasuk semua sekali di bawah ajaran Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Segalanya sempurna dalam Islam untuk mengelakkan kecurangan, jaga diri baik-baik, ilmu kena cukup, insya-Allah. Segala kecurangan kita tidak akan lakukan, sama ada lelaki ataupun perempuan, isteri ataupun suami. Insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Pokok pangkalnya, Ustaz, adalah berbaliklah kepada agama kita, iaitu agama Islam. Baik, Ustaz, sebagai penutupnya, kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman wa ya Fattah wa ya Alim, dan Allah yang Maha mendengar. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami ya Allah. Ya Allah, anak ada di kalangan kami ya Allah ketika ini ditimpa dengan musibah kecurangan pasangan ya Allah. Engkau selesaikanlah ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Jagalah hati-hati kedua-dua mereka ya Allah, pasangan-pasangan ini ya Allah, agar sentiasa berada di atas jalan kebenaran-Mu ya Allah, dengan penuh Al-Quran hadis kekasih-Mu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan hidup kami, dunia kami, akhirat kami ya Allah. Lindungi diri kami, ahli keluarga kami semua ya Allah daripada sengsara api neraka-Mu ya Allah. Sebaliknya masukkanlah kami semua dalam syurga ya Allah, yang kami idam-idamkan ya Allah ketika mana kami menerima pernikahan itu ya, yaitu hingga ke jannah surga-Mu ya ilahi rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan berkaitan dengan topik curang. Ingat, jangan curang, terus setia bersama dengan pasangan. Esok temu janji kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 58 sehingga ayat 60, dan moderatornya Da'i Fahmi. Para penonton, saya Da'i Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu rezeki. Kita jumpa lagi. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak, Ustaz. Alhamdulillah.